Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi. Pertemuan kita di hari ini, segmen Muziumku Warisanku. Secara virtual kita akan dapat sama-sama menyaksikan koleksi spesimen sejarah alam semula jadi. Pada hari ini kita memakai pakaian berwarna hijau berkaitan juga dengan alam semula jadi ini. Semoga ketenangan akan dapat kita dicapai dengan kita bersama-sama melihat keadaan sekeliling dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat diberikan nikmat mata, nikmat kesihatan, nikmat bersama mereka yang dikasihi. Malah juga di negara di bumi bertuah ini kita dapat melihat banyak kehijauan di sekeliling kita. Kerana ada di antara negara yang tidak mempunyai nikmat berkenaan dan membuatkan suasana mereka sukar untuk mereka harungi. Dan juga kalau kita diberi peluang, memang akan kita memilih tempat-tempat yang begitu tenang. Betul. Dalam kehidupan kita. Kerana dalam sehari kita ni bertugas dengan aktiviti kita ni, dengan kesibukan-kesibukan. Jadi ada masanya kita itu ingin mencari satu ketenangan. Betul. Jadi banyak sebetulnya tempat-tempat yang menarik yang ada di negara kita, Brunei Darussalam. Tapi bukan sekarang lah untuk kita ni orang menerokai menerokai dan boleh, juga berada. boleh. Tapi cuma dibenarkan 2 orang ataupun aktiviti hiking. Ya, tapi boleh juga sebenarnya secara virtual. Betul juga. Betul ya. Jadi tadi boleh melihat ya, Ya. adanya video-video yang sedia ada untuk kita Betul. menyaksikan keindahan alam dan juga sebagainya. Dan menyentuh tentang keindahan alam ini, insyaAllah kita akan bersama dengan narasumber kita pada hari ini nanti akan mengongsikan keindahan tersebut. Kalau menyentuh tentang keindahan alam ini sejarah. Sejarah. Ini merupakan sejarah sebetulnya. Dan kalau kita ni melihat di mana ada beberapa negara mereka merasa rugi disebabkan alam semula jadi mereka, tumbuhan ataupun binatang telah pun pupus di negara mereka disebabkan oleh impak daripada ekonomi ataupun perkembangan melalui negara tersebut. Jadi kita di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah kita masih lagi menitik beratkan akan kehijauan tersebut. Malah juga kita mempunyai sebuah daerah yang mana digelar permata hijau, masih lagi dihiasi ataupun dipenuhi dengan alam semula jadi, membuatkan kita ingin merasakan ke sana untuk bersama dengan mereka yang dikasihi ahli keluarga kita untuk menikmati aktiviti-aktiviti dan juga keindahan alam di sana. InsyaAllah nanti bila mana akan pandemik ini sudah berakhir, kita akan dapat berkunjung ke sana. InsyaAllah. Inilah yang akan kita bawakan segmen kita Muziumku Warisanku secara virtual, koleksi spesimen sejarah alam semula jadi bersama narasumber kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Dayang Nurul Majidah binti Muhammad Zailani, Ketua Pengawit dan Takapan Jabatan Muzium bersama kita di hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Puan, apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi dengan tajuk ataupun topik yang kita bincangkan bawakan pada pagi ini dalam segmen Muziumku Warisanku, apakah itu sejarah alam semula jadi ini? Mungkin Puan boleh menghuraikannya, silakan. Terima kasih. Sejarah alam semula jadi itu adalah satu disiplin yang mempelajari mengenai flora dan fauna serta persekitarannya. Kalau di Jabatan Muzium, disiplin ini dikendali oleh bahagian ilmu kejadian. Bahagian ilmu kejadian ini dalam Inggerisnya adalah natural history ya. Mungkin bis kita lebih mengenali istilah itu jika bis kita berkunjung ke muzium di luar negara. Bahagian ini bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan dan mengumpul bahan koleksi yang berkaitan dengan bidang alam semula jadi di negara kita ni. Tujuan pengumpulan ini adalah untuk membina koleksi fauna dan flora yang komprehensif. Okey, itu dia yang telah pun dikongsikan bersama ya. Betul. Dan seterusnya lagi di sini Puan, apakah koleksi-koleksi bahan alam semula jadi ini dan bagaimanakah spesimen ini diperolehi? Koleksi bahan alam semula jadi yang ada pada masa ini sangat meluas dan merangkumi pelbagai organisma termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan kulat. Koleksi ini boleh dibahagi kepada 2 kumpulan utama menurut nature atau sifat spesimen itu.
Dua kumpulan ini adalah awet kering dan awet bentuk. Awet kering dapat dibahagikan kepada beberapa kategori. Contoh seperti kalau kita lihat di dalam skrin yang ada, koleksi awet kering ini yang ada ni khususnya awet bentuknya. Koleksi ini biasanya digunakan untuk pameran. Seperti kalau kita lihat dalam gambar-gambar ni, spesimen-spesimen ini dilagak gayakan menurut tabiat mereka yang biasa. Seterusnya, koleksi awet kering flat skin. Koleksi seperti ini biasanya digunakan untuk binatang berbulu seperti mamalia. Kegunaannya adalah untuk dijadikan pembelajaran contoh dan bahan rujukan kulit. Seperti yang ada dalam gambar-gambar ini, keaslian corak-corak dan warna bulu itu dipelihara sebaik yang mungkin untuk memenuhi tujuannya. Dan untuk kegunaan yang sama, iaitu pembelajaran contoh dan bahan rujukan bulu bagi spesies burung. Teknik yang digunakan menghasilkan koleksi awet kering seperti yang kita lihat di dalam skrin. Perbezaan yang ketara saja di antara spesimen flat skin yang saya explain tadi dan round skin ini adalah bentuk spesimen itu. Kalau round skin, spesimen itu kita boleh lihat mempunyai isi atau stuffing di dalam badannya. Okey. Tadi kami lihat yang koleksi awet kering itu juga merujuk kepada beberapa jenis spesimen lain seperti spesimen tulang, spesimen serangga atau arthropod, tumbuh-tumbuhan, sarang, telur dan kerang. So, kesemua spesimen ini melalui satu proses yang sama, iaitu proses pengeringan. Dan seterusnya, koleksi awet basah, seperti namanya dalam spesimen itu disimpan di dalam balang kaca dan diisi dengan bahan pengawet. Jenis spesimen yang dalam kategori ini biasanya adalah spesimen reptilia, amfibia, telur, ikan, biji-bijian dan kulat. Gambar yang hujung sekali itu, kalau kita lihat adalah contoh tempat penyimpanan bahan koleksi awet basah. Spesimen-spesimen ini itu sajalah yang jenis koleksi spesimen yang biasanya ada. Spesimen-spesimen ini adalah hasil dapatan daripada kerja-kerja penyelidikan yang dijalankan oleh bahagian ilmu kejadian, serta ada juga sumbangan daripada pakar-pakar saintifik dalam negara maupun dari luar negara, dan ada juga sumbangan daripada orang awam. Baik, Puan, mungkin pada sesi kali ini silakan, Puan. Okey. Pada sesi kali ini saya ingin mengongsikan 5 kumpulan koleksi yang boleh dikatakan menarik dan mempunyai nilai-nilai tersendiri Walaupun sebenarnya semua spesimen di dalam koleksi ini memangnya mempunyai keistimewaan dan signifikannya. Jadi saya akan mulakan dengan spesimen yang pertama direkodkan bagi Jabatan Museum-Museum. Spesimen ini yang kita lihat di dalam skrin adalah spesimen burung pungguk atau nama Englishnya Common Scoop Owl. Spesimen ini telah ditemui mati di Jalan Brakas dan kemudian didermakan kepada Jabatan Museum-Museum pada tahun 1966. Spesimen ini yang menjadi titik permulaan bagi koleksi bahan di bahagian ilmu kejadian dan ia terus berkembang sehingga ke hari ini. Spesimen ini dalam kategori koleksi awet bentuk, iaitu round skin. Koleksi seterusnya adalah spesies ikan pelaga yang nama saintifiknya Betta macrostoma. Untuk penggemar ikan, mungkin mengetahui yang ikan betta ini adalah spesies fighting fish. Tertakluk kepada jantina dan umurnya, ikan ini warnanya kemerahan dan kalau dilihat dari gambar itu yang ada di skrin, gambar yang kedua itu menampakkan saiz mulutnya itu besar. Oleh kerana itu ia dibagi nama Betta macrostoma, di mana macro
artinya besar, dan stoma itu adalah opening atau bukaan. So di dalam konteks ayat ini bermaksud mulutnya. Beberapa rekod mengenai penemuan spesies ikan ini telah diterbitkan di dalam beberapa naskah saintifik sebelumnya, termasuk Brunei Museum Journal. Penulisan pertama mengenai spesies ini ada di Brunei Museum Journal seawal tahun 1982. Pada waktu itu ikan ini sebenarnya sudah dianggap pupus di dunianya. Jadinya penemuan ikan ini di Brunei sangat signifikan sehingga ia diberi gelaran Brunei Beauty. Ikan ini sebenarnya bersifat endemik di barat utara Kepulauan Borneo. Di sini maksud endemik itu ia sepatutnya tidak dijumpai di mana-mana tempat kecuali di barat utara Kepulauan Borneo itulah. Dan seterusnya koleksi ini pasti ramai yang mengetahui. Sejak kebelakangan ini, burung ini selalu menarik perhatian bila ia dapat dilihat di kawasan perumahan. Maksudnya ia tidak terhad dijumpai di hutan-hutan saja, terutama sekali di daerah Blayet. So negara kita ini merekodkan 8 spesies likap ini. Mungkin yang terkenal dan selalu dilihat adalah spesies yang paling atas sebelah kanan itu, iaitu Oriental Pied Hornbill, nama Inggrisnya. Kalau dalam Melayu namanya alau pedadak. Dan yang paling hujung kanan itu ialah Black Hornbill. Black Hornbill ini nama Melayunya alau buluh. Spesimen ini biasanya dikenali, mungkin ada spesies yang digelar kenyalang, satu lagi spesimennya yang paling kiri sekali. Dalam bahasa puak negara jiran kita ni, Sarawak, ia dipanggil kenyalang. Dalam bahasa kita ni, spesies tani, sebenarnya ia dipanggil loklang atau sangang. Itu nama bahasa Brunei-nya. So, kebanyakan spesies ini sebenarnya terancam dengan risiko kepupusan. Dan spesies-spesies ini yang diperlihatkan ini berlainan status di dalam IUCN. IUCN ini akronim bagi International Union for Conservation of Nature. IUCN ini adalah sebenarnya sistem untuk mengklasifikasikan spesies dalam 9 kategori mengikut tahap risiko kepupusan. Jika bis kita berminat, bis kita boleh membuat research dan membaca juga daripada laman webnya mengenai status spesies-spesies ini. Dan seterusnya kita ni beralih kepada koleksi Arthropoda. Arthropoda ni adalah kumpulan binatang yang luas, termasuk labah-labah dan serangga. Setakat ini koleksi Arthropoda merupakan koleksi yang terbesar bagi bahagian ilmu kejadian. Di antara koleksi labah-labah yang menarik adalah koleksi hasil daripada penyelidikan seorang pakar dan peminat tegar labah-labah, iaitu mantan Duta Besar Singapura ke Brunei Darussalam satu ketika dahulu, iaitu Tuan Yang Terutama Joseph Hope. Jadi hasil penyelidikan beliau di beberapa kawasan di negara ini telah memberikan laluan kepada penemuan beberapa spesies baru di negaranya. Gambar-gambar yang dipaparkan di sini sebenarnya dipetik daripada buku yang dihasilkan oleh beliau yang dinamakan Spiders of Brunei Darussalam. Dan yang paling menariknya, some of the species yang ada di sini, kalau kita lihat, ia punya nama seperti biasa tu dalam sains, ia dibagi nama tempat lokaliti di mana ia dijumpai. Dan kita ni ada sudah spider yang namanya Melinella merimbunensis. Sempena ia dijumpai di Taman Warisan Tasik Merimbun. Dan ada juga spesies yang dinamakan Janula bruneiensis. So, akhir sekali sebagai penutup, koleksi yang terakhir dalam sesi perkongsian saya kali ini ialah seekor nandong, atau Englishnya nandong ini digelar damselfly. Spesies yang dipaparkan di skrin di sekitar ini adalah antara spesies yang terkecil di dunia. Saiznya mengikut kelebaran sayap hanya sebesar 20 mm. Kalau kita ni buat perbandingan macam duit shilling 20 sen lah, cuma tu saja besarnya. 10 sen actually, maaf.
Ya. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Baik, ya. Pun mungkin dapat dia dikongsikan apa sebenarnya kepentingan bagi koleksi spesimen sejarah alam semula jadi ini? Salah satu peranan bahagian ilmu kejadian adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan mengadakan pameran-pameran yang menggalakkan orang ramai untuk mempelajari dan menghargai kepentingan alam semula jadi. Jadi kami menggunakan bahan-bahan koleksi ini untuk menjadi salah satu alat pembelajaran. Dan bahan koleksi ini juga merupakan rekod zoological dan botanical. Dan bahagian kami telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga, memelihara dan melindungi koleksi spesimen ini. Dan akhir sekali juga ada some of the specimens dia digelarkan voucher specimen. Jadi voucher specimen ini sangat penting kerana voucher specimen ini adalah bukti bahawa sesebuah kerja penyelidikan itu sudah dijalankan. Dan Jo pun mungkin dapat dikongsikan di sini. Tadi ada dikongsikan spesimen yang pupus dan juga ada penemuan baru. Adakah bagi pihak Puan ini fokus kepada binatang ataupun spesimen yang pupus ataupun bila adanya penemuan baru insyaAllah akan ditambah lagi koleksi berkenaan? Okey, terima kasih. Sebenarnya pengumpulan spesimen itu tidak terhad kepada spesimen yang pupus saja. Biasanya jika sekiranya ada spesimen-spesimen baru yang dijumpai di negara ini, biasanya ia akan depositkan ke koleksi spesimen bahan alam semula jadi di bahagian ilmu kejadian. Selalunya macam itulah, dan tidak kira institusi institusi di luar dan di dalam negara, semua boleh memasukkan spesimen itu menjadi sebahagian daripada koleksi bahan alam semula jadi di ilmu kejadian. Okey, itu dia antara pengetahuan kita. Ini menambahkan lagi pengetahuan kita dengan tajuk yang kita bawakan dalam segmen Museumku Warisanku secara virtual. Jadi Ridwan, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan kerana mengongsikan dan juga menjelaskan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi Puan, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, baik, alhamdulillah. Demikian tadi awal telah pun kita saksikan bersama satu wawancara secara virtual di negara Brunei Darussalam. Rupanya ada spesimen-spesimen yang baru sahaja dikenal pasti, malah juga namanya berkaitan dengan tempat-tempat yang di mana tempat mereka temui. Dan juga betul labah-labah ni rupanya banyak ni jenisnya. Ketani kena tahu. Ketani cuma tahu bila berjumpai labah-labah. Labah-labah tapi ada nama-nama yang tersendiri. Ada nama-nama yang tersendiri. Dan sudah tentu ia cukup menarik bagi anak-anak yang ingin mengetahui ataupun menerokai perkara-perkara ini. Kita sebagai ibu bapa pastikan mereka untuk diajar dengan lebih baik. Kadang-kadang ketani bila melihat kesukaan anak-anak itu ataupun kemahuan anak-anak itu indah bertepatan dengan kemahuan ketani elakkan, dan ini sudah tentunya membantutkan lagi ataupun mengurangkan lagi kemahuan mereka untuk mempelajari sesuatu perkara yang mereka inginkan. Antaranya tadi ialah pengongsian bersama yang cukup menarik, iaitu koleksi likap. Di negara Brunei Darussalam rupanya ada beberapa jenis juga. Koleksi labah-labah ini khusus kepada anak-anak, pastinya sempat juga pernah juga terjumpa dengan pelbagai jenis labah-labah ini, namun kita ni cuma nak tahu apa nama-namanya. Dan bila kita mendedahkan mereka dengan perkara-perkara tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut, insya-Allah mungkin ia menjadi salah satu hobi bagi mereka. Baiklah, alhamdulillah dengan adanya pengisian kita dalam segmen Museumku Warisanku secara virtual sebentar tadi dengan penjelasan yang diberikan dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, alhamdulillah banyak yang perlu kita ketahui. Sayangnya
memang kita ni dah dapat melawat museum masa ni, tapi itulah ya, seperti yang Muammar katakan secara virtual. Jadi cuba nak kita menyaksikan hutan belantara secara virtual. InsyaAllah ada pengungsian bersama. Ada juga pihak-pihak berkenaan cuma menerusi aplikasi ataupun laman sesawang YouTube khususnya ada mengungsikan secara virtual. Auda boleh menyaksikan tempat-tempat menarik, bukan hanya setakat di negara Brunei Darussalam, namun juga di tempat-tempat yang berlainan. Mungkin ada pihak yang mempunyai fikiran berkenaan ataupun idea untuk menghasilkan tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Auda hanya perlu mengikuti secara virtual. Ada saja idea Muammar. Ada, insya-Allah ada. Sebetulnya daripada Pusat Sejarah Brunei juga ini yang dapat kami kongsikan bersama. Pameran lawatan secara maya Galeri Pusat Sejarah Brunei Auda boleh ikuti ataupun saksikan secara panorama 360 degree. Jadi bermakna kesemuanya tu tempat Auda boleh menyaksikan di pusat galeri berkenan. Insya-Allah yang seperti kita saksikan bersama. Auda berkesempatan untuk mengibasnya. Jadi Auda imbaslah ya pada ketika ini, dan Auda boleh lawat secara maya Galeri Pusat Sejarah Brunei sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, dan kita ada satu lagi segmen wawancara yang akan kita bawakan selepas kita mengikuti berita nanti. Jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini ya, sebentar lagi ya kita ikuti sebetulnya berkesempatan lagi kita bersama. Yang penting Auda jangan lupa untuk bersama kami nanti bagi segmen wawancara secara virtual penerima anugerah kategori Pemimpin Muda Belia tahun 2021. Baik, kita akan bersama dengan rakan berita untuk mengungsikan berita pada hari ini. Berehat seketika.